Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tingkatkan pelaburan, move on. Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani krisis ekonomi di era pandemik serta ketiadaan hala tuju yang jelas telah menghakis keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan berdaya maju, kata Jawatankuasa Ekonomi Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Pada 16 Jun 2021, Dewan Perdagangan dan Industri EU Malaysia atau Eurocham Malaysia menegaskan bahawa ketidaktentuan ekonomi ditambah pula dengan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Pelan Pemulihan Negara PPN yang tidak meyakinkan telah menyebabkan penangguhan aliran masuk pelaburan asing. Setakat ini pelaksanaan PKP 3.0 dan PPN dijangka akan mengakibatkan kerugian mencecah sehingga 170 bilion ringgit, ujar mereka. Menurut Jawatankuasa Ekonomi Pakatan Harapan, strategi PKP berulang kali tanpa jalan keluar yang jelas melumpuhkan ekonomi Malaysia dan menghapuskan keyakinan pelabur. Justru Jawatankuasa tersebut mencadangkan dua strategi utama, iaitu pertama, meningkatkan kapasiti perkhidmatan kesihatan awam dan yang kedua, mewujudkan ruang kerja kalis pandemik untuk memastikan kesinambungan kegiatan ekonomi. Dalam hubungan ini, kata mereka, kerajaan harus meningkatkan kapasiti sistem perkhidmatan kesihatan negara, khususnya dalam mendepani wabak COVID-19 dan variannya. Ini termasuklah bekerjasama dengan sektor swasta sebagai sebahagian daripada pendekatan whole of society dalam usaha melawan wabak ini. Sementara itu, infrastruktur kesihatan awam perlu dipastikan mampu untuk menangani kes-kes positif yang dijangka terus tinggi, terutamanya kapasiti fasiliti unit rawatan rapi ICU untuk kes-kes kronik. Selain itu, kerajaan boleh mempertimbangkan untuk membina pusat rawatan khusus untuk COVID-19 bagi mengurangkan beban hospital sedia ada. Bagi cadangan kedua pula, memandangkan bilangan kluster tempat kerja yang tinggi, terutamanya daripada sektor pembuatan, kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penularan wabak tersebut di kilang-kilang dan juga di kuartus pekerja. Namun usaha tersebut tidak akan berjaya jika kerajaan hanya bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang atau peraturan baharu semata-mata. Ini kerana kebanyakan kilang, terutamanya industri kecil dan sederhana IKS, sedang bergelut dengan masalah keuangan dan aliran tunai. Dalam situasi sedemikian, sudah tentu mereka tidak mampu untuk menanggung kos mengubah suai fasiliti mereka menjadi kalis pandemik. Justru Pakatan Harapan menggesa kerajaan segera membelanjakan sekurang-kurangnya 15 bilion ringgit dalam bentuk grant dan pembiayaan mudah bagi membantu penyagaan daripada semua sektor. Langkah tersebut adalah untuk menjadikan fasiliti mereka kalis pandemik. Kerajaan Negeri Selangor telah memulakan usaha ini dengan memperkenalkan program Prevention of Outbreak at Ignition Site atau POIS, termasuk memperuntukkan RM500,000 untuk memastikan pematuhan dan kawalan kesihatan di tempat kerja. Kerajaan Persekutuan tentunya mempunyai sumber dan kekuatan keuangan untuk berbelanja lebih banyak daripada Kerajaan Negeri Selangor dalam memastikan kejayaan program seumpama ini, ujar Jawatankuasa berkenaan. Bagaimanapun, langkah-langkah itu perlu disertakan dengan subsidi ujian saringan di tempat kerja secara berkala sebagai langkah pencegahan awal seiring dengan langkah find, test and trace, isolate, support and vaccinate atau FTTIS plus V yang disarankan pakar-pakar kesihatan. Mereka juga mencadangkan kerajaan supaya memperkenalkan insentif melalui potongan cukai atau subsidi untuk memasang sistem sensor dan pengudaraan yang bersesuaian. Jawatankuasa itu berpendapat dua strategi utama tersebut akan membantu Malaysia dalam mengurus dan menghidupkan semula sektor ekonomi dalam suasana norma baharu.
Andai Malaysia mencapai imuniti kelompok melalui kempen vaksinasi sekalipun, kita perlu bersiap siaga dalam menghadapi kebarangkalian kemunculan varian-varian baharu COVID-19 yang lebih berbahaya. Kita perlu berbelanja dan melabur dalam memastikan ekonomi kita kalis pandemik agar rakyat dapat meneruskan kehidupan walaupun dalam keadaan kes positif yang tinggi. Kita perlu memberi jaminan kepada pemain industri dan pelabur bahawa aktiviti perniagaan boleh dijalankan seperti biasa dan tempat kerja boleh menjadi ruang yang selamat untuk semua, tegas mereka. Jelas bahawa Pakatan Harapan hanya tahu mengkritik adalah tomahan puak yang ketakutan akan hilang kuasa sahaja. Pakatan Harapan bersedia memberi cadangan yang padu demi rakyat dan negara tercinta. Berhentilah mengeluarkan rencana berbau sentimen anti-Barat yang tidak ketahuan punca sehingga mengaitkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 dengan Kota Vatikan yang hanya ditubuhkan pada tahun 1929. Jika pemimpin parti politik pemerintah terus menayangkan sikap ekstremisme, bagaimana pelabur yang ramai dari barat itu mahu melabur di Malaysia? Belum pun pelabur tiba, sudah dihalau dengan sentimen anti-barat yang menakutkan mereka hanya semata-mata kerana hendak menonjolkan kononnya anda adalah pejuang Islam yang hebat.